Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Salma. Ibu apa? Mukadimah Solehah ni ibu Raihanah ke apa? Ha, Ibu Raihanah ke? Lupa saya. Cikgu Saiful, Ibu Jaslina, Kak Hana, Makcik Nik Norizan, Ibu Zanita. Okey, kita boleh mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim wa bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Ahad bersamaan 30 Mei 2021, 18 Syawal 1442 Hijrah. Kelas pukul 3 petang, iaitu sambungan asas nahwu sharaf surah As-Sajdah ayat 26. Bahagian yang ketiga, iaitu kita sambung inna fi zalika laayatin afala yasma'un ya. Tiba-tiba keluar Shopee pula iklannya. Saya pun bukan pandai beli pun. Download je Shopee tu, asyik keluar je iklan dia, tak kerti nak buang macam mana. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Khairiyah, Ibu Bahariah. Okey Ibu ya, ayat 26 bahagian 3 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi zalika laayatin afala yasma'un. Shadaqallahul azim. Kita tengok pada inna fi zalika laayatin afala yasma'un. Okey boy, pertama sekali inna. Okey. Contoh, ibu ayah kita tengok contoh. Allahu Sami'un Alimun. Okey. Contoh ibu ayah, kita kata Allahu Sami'un Alimun. Dalam keadaan begini, Allah ni jadi apa? Dalam keadaan begini, kalimah Allah jadi apa? Ibu ayah. Dalam keadaan ayat yang begini, kalimah Allah kita sebut dia sebagai apa? Cuba boleh fikir. Betul Ibu Khairiyah, sebagai mubtada. Betul, sebagai mubtada. Ketika ini kita sebut dia mubtada. Sami'un khabar. Alimun kita boleh kata Sami'un khabar pertama, Alimun khabar kedua, ataupun Sami'un, boleh lah. Sami'un khabar pertama, Alimun khabar kedua. Boleh, tak ada masalah ya. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mubtada, ini khabar pertama, khabar kedua. Okey. Bagaimana kalau kita masukkan inna?
Biasa kalau kita baca inna, bila inna, kita baca dalam Quran, innallahu ke innallaha. Ibu ayah. Dalam Quran kita baca innallahu ke innallaha. Kita akan baca innallaha. Innallaha. Dan ketika ini, yang tadi mubtada, kita dah panggil apa namanya sekarang? Tadi namanya mubtada. Sekarang apa namanya? Dah tukar apa namanya? Isim inna, bagus Ibu Fukaso. Dah jadi namanya isim inna. Isim inna. Sami'un alim, ini jadi khobar inna. Jadi khobar inna. Khobar inna. Asalnya tadi tanpa inna, Allahu Sami'un alim. Lepas Allah jadi mubtada, Sami'un alim jadi khobar. Sekarang bila ada inna, lepas Allah, lepas jalalah Allah ditukar kepada Allah. Kerana i'rab dah tukar daripada tadi rafa, mubtada mesti rafa. Bila jadi isim inna, dia mesti nasab. Jadi inna tugasnya menasabkan isim, merafakkan khobar. Faham tu dulu? Ibu yang ingat saya kata ni, inna menasabkan isimnya yang asalnya mubtada pada khobar yang biasa, dan merafakkan khobarnya yang tadi khobar biasa saja, sekarang namanya khobar inna. Okey. Setakat perbahasan daripada mubtada khobar ditukar kepada namanya isim inna dan khobar inna, ibu yang faham? Setakat perbahasan itu faham tak? Okey. Sekarang ibu yang faham ya? Okey, bagus, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Ibu ayah tengok sekarang ni, ayatnya inna fi zalika laayatin. Inna fi zalika laayatin. Kita ada belajar tadi, pagi tadi, mengenai khobar dalam syibih jumlah. Nanti ibu tengok ya. Okey. Pada inna fi zalika laayatin, manakah isim yang nasab? Nampak tak mana isim nasab? Mana isim yang nasab ibu ya? Fi zalika ke? Zalika ke? Laayatin ke? Mana isim yang nasab tu? Ayatnya inna fi zalika laayatin. Itu saja potongan ayatnya. Mana yang nasab? Sebelum kita tahu mana nasab tak nasab ibu ayah kena tahu dulu. Ayat tadi, la ayat, ada berapa kalimah? Ibu ayah pada la ayat. Fi zalika stop dulu. Fi zalika kita jangan jawab dulu. La ayat sahaja. Pada la ayat ada berapa kalimah? 2 kalimah, betul. Ya. Sekejap ya. Okey, ada 2. Kalimah pertama kalimah apa ibu ayah pada la ayat? Kalimah pertama kalimah apa? Kalimah huruf lam. Tu la, kita baca pada atas la tu. Betul. Lam tu lam apa namanya? Ibu ayah apa nama lam tu? Lam yang kita baca la tu, apa nama lam tu? Lam takkid, bagus Ibu Maimunah. Lam takkid, penegasan, betul, maknanya penegasan. Lam takkid nama dia. Ataupun takkid ataupun taukid. Okey. Jadi pada ayatin, ibu ayah pada ayatin. Okey. Titik dulu. Kalimah ayatin itu mufrad ke musanna ke jamak? Kalimah ayatin jamak, betul, jamak. Jamak kepada kalimah ayah. Ayah maksudnya tanda, ayatun. Jamak kepada ayatun adalah ayatun. Ayatun mufrad, ayatun jamak. Okey, ibu sekali nampak pun dah tahu. Ini jamak, apa namanya? Ini jamak. Jamak ada bagi 3 bahagian. Sama ada jamak muzakkar salim, muannas salim ataupun jamak taksir. Ini jamak apa ibu ayah? Tengok betul-betul. Kita dah bincang beberapa kali sebelum ni. Cuba tengok betul-betul. Apa nama jamak pada ayatun? Betul Ibu Selamah?
Pakcik Wahab, jamak muannas salim. Betul Ibu Khalia. Jamak muannas salim. Ya Ibu Salma. Jamak muannas salim. Cikgu Yufuk ter-unmute tu. Dengar suara. Okey, tak apa, saya biarkan balik ya. Masya Allah. Okey. Jadi Ibu Ayah, jamak muannas salim. Okey, nampak ya? Ini mufrad. Ini jamak muannas salim. Okay. Ketika mana dia mufrad, rafa' dengan dhammah ayatun. Kalau nasab, kita baca ayatan. Ayatan. Kalau jar, kita baca bawah sikit apa ya? Nampak kan? Ayatin. Okey, ketika rafa' ayatun, nasab ayatan, jar ayatin, maksudnya rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Tetapi ketika mana dia jamak, rafa' dengan dhammah. Ingat Ibu Ayah, jamak muannas salim rafa' dengan dhammah. Nasab dengan kasrah. Ketika nasab dia kita baca ayatin. Ayatin. Ini ketika nasab dengan kasrah. Ayatin. Ketika jar pun sama. Jar pun dengan kasrah juga. Ayatin. Okey. Ulang balik. Ketika mana dia jamak muannas salim begini, rafa' dengan dhammah ayatun. Nasab dengan dengan kasrah ayatin. Jar pun dengan kasrah ayatin. Ibu Ayah tengok sekarang ni, inna apa tadi, menasabkan isimnya dan merafakkan khabarnya. Jadi sesuai tak ayatin jadi isim inna? Sesuai ke tidak Ibu Ayah? Ayatin jadi isim inna. Sesuai ke tidak? Sesuai kan? Dia sesuai jadi isim inna. Sesuai jadi isim inna. Lagipun lepas inna tu terus fi zalika, jar majrur tak boleh jadi mubtada ataupun isim Ibu Ayah. Jar majrur tak boleh jadi mubtada ataupun jadi isim kepada inna. Tak boleh. Okey, tak boleh. Cuma Ibu Ayah tengok sekarang ni, inna fi zalika la ayatin. Isim tu berada di depan ke berada di belakang? Sepatutnya isim berada di depan. Sekarang isim inna dah berada di belakang selepas fi zalika. Ibu Ayah perasan ke tidak? Inna fi zalika la ayatin. La ayatin isim inna dan duduk belakang daripada fi zalika. Ibu Ayah perasan tak sekarang ni? Perasan kan? Okey. Ibu Ayah semua perasan kan? Jadi kita panggil isim tu isim inna yang apa? Isim inna yang kita panggil apa? Istilah yang biasa saya sebut. Isim tu dikebelakangkan. Isim tu dikebelakangkan. Apa? Isim inna yang apa tu kita panggil bukan muakhir Ibu Khalia. Sikit silap. Apa dia? Silap sikit je. Bukan muakhir. Muakhir. Kalau muakhir yang mengebelakangkan. Tapi muakhir yang dikebelakangkan. Kita pakai isim maf'ul. Okey, muakhir macam tu ya, muakhir. Kita sebut takhir kan, jamak taqdim, jamak takhir. Akhara yuakhiru takhiran fahuwa muakhirun. Ukhira yuakhiru takhiran wa zaka muakhirun. Jadi isim maf'ul muakhir. Muakhir yang ditakhirkan, yang dikebelakangkan. Jadi isimnya sepatutnya isim ni huruf inna, sepatutnya isim dia baru khabar. Tetapi sekarang ni isim duduk belakang, khabar duduk depan. Maka isim ni kita panggil isim muakhir. Isim inna muakhir. Okey. Jadi Ibu Ayah, selama ni kita belajar Ibu Ayah, kalau mubtada biasanya ada alif lam tak yang saya ajar Ibu Ayah? Mubtada biasanya ada alif lam kan? Biasanya lah kalau kita nak buat mubtada, biasanya kita kata apa ni? Al-muallimu mujtahidun. At-talibu mujtahidun. Perasan tak selama ni kita buat macam tu? Mubtada ataupun isim inna biasanya ada alif lam ataupun dia isim yang ma'rifah, kata nama khusus.
Tapi la ayatin dengan tanwin, dia khusus, dia ma'rifah ke nakirah? Dengan tanwin tu, ayatin. Dia ma'rifah ke nakirah? Dia nakirah. Dia nakirah. Dia umum. Ini saya masuk atas sikit. Kenapa boleh ada tanwin? Padahal biasa kalau mubtada ke isim inna ke biasa ma'rifah ustaz. Okey, special ibu ya, special kalau mubtada tu muakhar ataupun isim inna tu muakhar, maka di situ boleh ada tanwin. Di situ boleh ada tanwin. Walaupun dia isim yang nakirah. Boleh buat ya, walaupun dia isim nakirah, dia boleh jadi isim inna ataupun mubtada. Tapi dia muakhar. Okey. Jadi sekarang ni buat ya, tengok. Inna, huruf takkid inna, fi zalika kemudian kejap. Tengok, la ayatin. Ayatin, rafa' ke nasab ke jar? Ayatin. Rafa' ke nasab ke jar? Nasab. Okay, kenapa dia nasab ibu ayah? Betul nasab. Tapi kenapa dia nasab? Kerana ada, kerana dia adalah isim inna. Kerana dia adalah isim kepada inna. Ibu ayah ni lam tadi. La ayat, ayatin, betul lah dia ayatin. Tapi lam tu tak ganggu i'rab ke? Lam takkid tu tak ada ganggu i'rab ke? Baris ke? Ibu ayah. Ingat ibu ayah, bukan semua benda yang masuk pada satu-satu kalimah boleh mengubah i'rab dia, tidak. Macam lam takkid. Lam takkid masuk. Ya. Okey. Ya, ibu ya. Okey ibu ya. Lam takkid masuk pada satu-satu kalimah, dia tak ubah sebarang i'rab, tak. Dia hanya ubah makna saja, menegaskan makna tu, penegasan saja. Jadi boyah la ayatin, ayatin dia nasab tak ada kena-mengena dengan lam. Ada lam takkid ke, tak ada lam takkid ke, dia tetap nasab kerana dia isim inna. Cumanya kenapa dia boleh ada tanwin? Kerana dia berada dalam kedudukan muakhar. Okey, setakat ni faham tak ibu ya? Isim inna muakhar, ayatin dia adalah isim inna dan dia muakhar, faham setakat ni? Faham ya? Ibu ayah tak dapat tidak, ibu ayah kena salin tau ni. Kalau ibu ayah tak salin kan keliru. Ibu ayah kalau tak salin keliru. Lepas ni saya tengok siapa ibu ayah yang boleh tunjuk kejap dia punya nota. Live ni, kan? Yang salin selama ni tunjuk pada orang macam mana yang salin. Apa ni, dia semangat yang lain, Masya Allah, kan? Okey. Pagi tadi kita ada belajar khobar. Ada khobar dalam bentuk mufrad. Ada khobar dalam bentuk jumlah, tak kira lah jumlah ismiah ke, jumlah fi'liyah ke, dan ada khobar dalam bentuk syibih jumlah. Di mana syibih jumlah ni biasa dalam bentuk jar majrur ataupun dalam bentuk zaraf. Ibu ayah sekarang ni fi zalika, kita dah tahu inna fi zalika la ayatin. Jadi fi zalika tu kita tahu dia jadi khobar muqaddam, khobar yang didepankan. Khobar yang dikedepankan. Dan la ayatin isim inna yang ditakhirkan. Kita panggil isim inna muakhar. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, tahu kan sekarang ni fi zalika jadi khobar. Okey. Khobar dalam bentuk apa sekarang ibu ayah? Yang kita belajar pagi tadi? Bagus, Ibu Marusah, dalam bentuk syibih jumlah. Dalam bentuk syibih jumlah. Okey. Ibu ayah nampak yang saya mengajar pagi tadi, yang pasal bentuk khobar tu, ibu nampak tak yang saya nak kaitkan dengan pelajaran sekarang? Nampak ke tidak yang saya nak kaitkan? Nampak tak? Saya nak kaitkan. Boleh nampak tak perkaitan tu? Tapi ibu ayah nak tahu tak? Saya langsung tak terfikir langsung untuk kaitkan tadi. Langsung saya tak fikir pagi tadi, saya bagi tajuk selepas subuh, saya langsung tak terfikir yang kita nak bincang ini pada petang ni. Langsung tak terfikir. Allah Ta'ala yang mudahkan. Demi Allah, Allah Ta'ala yang mudahkan. Saya tak ada susun pun, petang ni nak mengajar ni, maka saya ajar jenis khobar pagi tadi. Tak, saya tak terfikir pun.
Allah Ta'ala yang permudahkan kerana keikhlasan ibu-ibu yang nak belajar. Nampak Allah mudahkan ibu punya flow belajar tu. Bukan saya susun, saya tak susun. Saya hanya Allah Ta'ala bagi ilham tajuk tu dan saya kongsi dengan ibu ayah tajuk tu. Rupanya ada kaitan dan saya pun baru perasan sekarang. Baru saya perasan ada kaitan. Jadi bila kita belajar pagi tadi pasal syibih jumlah, saya terangkan sekarang, ibu ayah nampak tak ibu ayah boleh faham kerana kelas pagi tadi? Ada tak dekat sini yang boleh faham sekarang punya perbahasan syibih jumlah ni, khobar syibih jumlah, kerana faham pagi tadi punya pengajian? Ada tak yang macam tu? Belajar pagi tadi kita belajar jenis khobar, ada khobar mufrad, khobar jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah, khobar syibih jumlah. Tiba-tiba petang ni Allah tunjukkan ini contohnya ibu-ibu ayah semua, ini contohnya. Allah Ta'ala nak mudahkan kefahaman ibu ayah. Syukur ibu ayah cakap Alhamdulillah semua kat rumah. Cakap Alhamdulillah kat rumah, syukur pada Allah, Allah Ta'ala yang mudahkan. Bukan saya, Allah Ta'ala yang permudahkan. Syukur Alhamdulillah ibu ayah. Cakap ramai-ramai dekat rumah masing-masing. Kan? InsyaAllah ibu ayah ya, nampak Allah Ta'ala punya kuasa. Masya Allah. Jadi, inna fi zalika la ayatin. Tengok i'rabnya, inna tu huruf takkid. Fi zalika, fi huruf jar. Zalika tu dia punya majrur. Cuma zalika tu dia, kita sebutnya mabni lah. Mabni ni dia tak berubah i'rab. Dia tak berubah sebutannya. Sebab kita baca zalika juga. Rafa' pun zalika, nasab pun zalika, jar pun zalika. Cumanya ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Okey. Cumanya kalau zalika tu kita sebut dia i'rabnya jar lah. I'rabnya jar kerana berada selepas fi. Okey. Jadi fi zalika dia jadi khabar muqaddam. Dan la ayatin, lam tu lam ta'kid, ayatin isim inna muakhar. Masya Allah, tabarakallah. Okey, untuk perbahasan inna fi zalika la ayatin, jelas tak ibu ayah sebelum saya masuk bakinya? Afala yasma'un? Ada soalan boleh soal ibu ayah insya-Allah. Ada soalan boleh soal sebelum saya masuk afala yasma'un. Ibu ayah jangan malu ya. Jangan malu nak tanya tau. Ibu ayah jangan malu pada semua orang yang belajar ni, jangan ibu ayah segan. Nak tanyakan nampak tak kita ni tak pandai. Tak. Tak ada beza, saya tak pernah beza pun. Ibu ayah yang belajar dengan saya, yang pandai pun saya raikan, yang kurang sikit maksudnya yang Allah uji lambat sikit faham pun tak apa, saya raikan. Tak ada masalah. Selagi ibu ayah usaha sungguh-sungguh, saya raikan semua. Tak ada okey. Afala yasma'un. Afala yasma'un. Jadi ibu ayah hamzah tu hamzah apa tu? Hamzah apa tu ibu ayah? Afala, hamzah apa tu? Istifham. Jadi dalam terjemah ibu ayah mesti ada afala yasma'un. La tu tidak. Kerana ada hamzah, terjemahnya akan jadi maka tidakkah? Maka tidakkah? Maka tidakkah? Okey. Hamzah tu istifham. Fa tu fa'atifah lah. Fa'atifah. La yasma'un. Fa tu kita tak bincang. La yasma'una. Ibu ayah tengok. Yasma'una fi'il madhi ke fi'il mudhari' tu? Yasma'una. Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Yasma'una fi'il mudhari'. Betul ibu ayah. Sulasi ke sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Ibu ayah macam mana? Sulasi mujarrad, okey betul, sulasi mujarrad maksudnya fi'il madhinya 3 huruf. Ibu ayah yang biasa kita belajar sama'a ke? Fi'il madhinya sama'a kan, betul ibu ayah? Kita baca sama'a kan fi'il madhinya biasanya. Sama'a. Sama'a yasma'u, betul ke ibu ayah? Sama'a yasma'u. Betul ke sama'a yasma'u? Betul, okey. Betul. Jadi ibu kalau betul macam ni ibu semayang sama'allahu liman hamidah, ibu betul ke? Sama'allah. Betul ke tu? Ibu ayah cek balik betul ke? Kan. Jadi nampak tak? Ada kaitan tak?
Penting tak ibu ayah kita kena tahu fa'ula ke, fa'ala ke, fa'ila ke. Itu pentingnya. Nampak ibu ayah ya? Okey. Saja saya boleh cakap sami'ah tadi. Saja saya tak nak sebut supaya ibu ayah macam tu. Ibu ayah bukan sama'a tapi sami'a. Memang sama'a tu banyak dalam fa'ala tu banyak dalam fi'il sulasi mujarrad. Cuma sami'a ni kita biasa baca dalam semayang. Jadi ibu ayah kita kena ingat. Sami'a tu fi'il madhi ustaz. Ya ibu. Fi'il madhi. Sami'a Allah Ta'ala mendengar. Liman hamidah, boleh siapa yang memujinya. Boleh ibu ayah semua? Okey. Jadi sami'a fi'il madhi atau wazan fa'ila yaf'alu. Saya ibu ayah, ibu-ibu yang jawab walaupun salah, saya suka. Daripada ibu-ibu tak jawab bila orang yang salah, nampak sangat dia ni jawab salah, tak pandai, nak jawab cepat sangat. Tak. Ibu-ibu yang tak jawab, lepas tu dalam hati harap tak adalah, tapi dalam hati kata, itulah jawab cepat sangat. Ibu ayah, ibu jawab saja. Salah tak salah tu tak apa. Yang pentingnya cuba jawab. Cuma ibu ayah fikir sikit je lah, fikir sikit. Tapi sama'ah tu memang orang ramai akan masuk perangkap. Sama'ah pasal fa'ala 3 huruf. Huruf-hurufnya sami'ah. Okey, pegang ibu ayah, pegang insya-Allah. Jadi sami'ah fi'il madhi mudhari' yasma'u. Sami'a yasma'u, fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Yasma'una fi'il mudhari' kotak ke berapa ibu ayah? Yasma'una fi'il mudhari' kotak ke berapa? Sekarang ni ibu ayah buka pula kotak 14. Kotak ketiga betul Ibu Maimunah, Ibu Khairiyah. Betul kotak ketiga. Setelah beberapa lama kita belajar ni, ibu ayah yang belajar dah lebih 3 bulan, boleh nampak tak kotak 14 tu dalam minda? Kotak 14 tu nampak tak dalam minda sekarang? Boleh tak membayangkan kotak 14 tu dalam minda? Nampak warna kuning, nampak warna kelabu, warna putih, nampak kan? Kenapa? Kerana kita kerap buat. Bila kita kerap buat begini, nahu sorof ni, kerap buat, nampak tak? Ibu ayah hafal ke? Saya kata jangan hafal. Jadi ibu ayah memang tak hafal pun, tapi benda tu ingat. Ingat, nampak tak? Beza hafal dengan ingat. Bila ingat, kita boleh ni. Masya Allah, tabarakallah. Okey? Jadi kotak ketiga, yasma'una mula dengan ya, belakangnya waw nun. Yasma'una fi'il mudhari', mesti ada fa'il. Mana fa'il ni ibu ayah? Ulang lagi. Mana fa'il kepada yasma'un? Wow, betul. Masya Allah, tabarakallah. Betul. Okey. Jadi apa pula lah? Apa pula nama la tu? Apa nama bagi la tu? Apa nama la tu? La nahi. Okey, Ibu selamat. La nahi. Ibu lain ada jawapan lain tak? Okey, la nafi, la nahiyah lagi, ibu? Nafi ke nahi tu? Okey, tak apa ibu ya. Ibu Khairiyah dah betulkan, nafiyah betul. La nafiyah. Bukan la nahiyah ibu ya, la nafiyah. Bukan lam ibu merusak, lam lain. Ini lam, memang kita sebut la, lam alif, la. Bukan lam. Kalau lam tu macam lam takkid tadi. Lam takkid ataupun lam mim, itu kita sebut lam. Tapi kalau macam ni la, la nafiyah. Apa tanda la tu la nafiyah ibu ya? Apakah tanda menunjukkan la tu la nafiyah yang memberi makna nafi, bukan nahiyah yang memberi makna cegah, larang. Apa tandanya? Tandanya adalah apa dia? Bagus, dikekalkan nun. Lebih tepatnya ibu Saidah tu. Nun kekal ataupun dikekalkan nun. Ibu Marusah pun betul, tak ubah selepas, betul. Tapi bahasa yang lebih tepat, nun dikekalkan. Itu bahasa yang lebih tepat. Jadi Ibu Marusah sebut tak ada ubah selepas, Ibu Khairiyah sebut struktur tak tukar. Ini betul, tapi betul, saya tak salahkan. Tapi biasakan guna yang paling betul, paling tepat, dikekalkan nun. Macam tu. Boleh Ibu Ayah ya. Dikekalkan, Ibu betulkan ya. Dikekalkan nun. Dekat buku masing-masing lah. Dikekalkan nun. Jadi kalau la nahiyah memberi makna cegahan, kita akan buang nun belakang tu. Kita akan buang nun. Hazaf nun.
Tapi kalau la nafiyah, yang berubah hanya pada makna saja, struktur tak berubah. Betul. Macam Ibu Haria sebut, Ibu Murus sebut betul. Cuma yang lebih tepat dikekalkan nun. Dalam istilahnya kita sebut isbat an-nun. Mengekalkan, menetapkan nun. Jadi nampak nun tu tak dibuang. Pasal itulah fa'ilnya waw. Nun tu tambahan. Nun tu adalah nun tambahan, nun zaidah di belakang tu, tambahan. Ya, cumanya bila kita kata tambahan, ada masa kita kena buang. Iaitulah ataupun nama lainnya hazaf. Ketika mana dia nasab ataupun dia jazam. Fi'il mudhari' tak ada jar ya. Fi'il mudhari' ada rafa', nasab, jazam sahaja. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, afala yasma'un. Jelas tak sekarang? Afala yasma'un. Okey, jelas ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi nampak, kita belajar inna fi zalika la ayatin afala yasma'un. Kita baca selalu. Kita baca selalu dan kita kita baca selalu. Apa tujuan saya buat surah-surah lazim ni? Supaya bila kita baca selalu surah-surah ni, dan bila kita baca surah-surah lain, ayat-ayat dalam surah-surah lain, seluruh Quran, bila kita jumpa saja, kita akan ingat, oh, ini yang kita bincangkan hari tu. Paling kurang dia akan refresh. Lagi sekali saya ulang Ibu Ayah, tujuan kita buat asas nahwu sorof ni, tujuan kita buat tafsir harfiah ni, tujuan saya buat pengajian-pengajian yang ada yuran tu, nahwu sorofnya, teknik faham dan hadam, tujuannya satu saja tujuan, kita semua dapat merasai kelazatan membaca Al-Quran. Itu tujuan saya. Ibu Ayah dapat merasai kelazatan membaca Al-Quran. Ibu Ayah, saya dapat tawaran tau untuk buat kelas live ni, untuk apa ni yang dibayar mahal-mahal semua, tapi saya tak berapa nak tu sangat kerana saya sayang pada pelajar-pelajar saya, ibu-ibu, ayah-ayah yang dah lama belajar, yang dah cantik dah flow tu, kekalkan yang ini. Tak apalah kelas kita ni tak ada yuran, tak ada yuran pun saya tak ada masalah. Apa ni, rezeki tu Allah Ta'ala akan bagi. Tajian-tajian seperti Allah Ta'ala akan bagi, insyaAllah. Saya tak risau, bagi saya tak risau. Yang saya risaukan, ibu ayah lama tinggal belajar kan lupa. Saya tak nak macam tu. Boleh ibu ayah, insyaAllah ya. Setakat itu sajalah untuk petang ni. InsyaAllah besok pagi pula lah. Sambung pagi pula besok. Kita sambung pada ayat yang ke-27 bahagian pertama. Ada masa sikit lagi Ibu Ayah, ada siapa nak tanya apa-apa? Boleh? Ustaz, fa tu apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa tu? Ibu Azizah Khairiyah. Ibu Khairiyah. Okay, kita tahu nama Ibu Khairiyah ya. Afala tu. Fa. Fa tu namanya fa atifah. Fa huruf ataf juga tu. Oh, fa. Cuma itu perbahasannya agak tinggi. Dia okay. Fa ni biasanya ibu ya. Biasanya kalau fa ni dia memberi makna betul-betul selepas. Okey. Maksud macam ni. Inna fi zalika la ayat. Sesungguhnya pada demikian itu ada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Kamu lihat semua tu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kamu dah nampak tu, maka kamu tak dengar ke? Kamu tak dengar ke? Maksudnya afala yasma'un, kamu tak mendengar ke? Jadi Ibu Ayah, dia afala yasma'un tu pula tengok pada tafsir pula. Kenapa digunakan afala yasma'un? Itu masalah lain lah. Ya. Dah Ibu Ayah ya. Okey, sekejap. Kita masuk sikit pada balaghah. Pada balaghah kenapa digunakan afala yasma'un tidak? Lepas saya jawab Ibu Khairiyah punya. Afala yasma'un. Okey. Li'annaha mau'izatun sam'iyyah li'annahum lam yanzuru ila al-qurun al-harikah. Kan dalam ayat tu kita masuk tafsir sikit. Dalam ayat sebelumnya kan Allah Taala suruh tengok kepada kesan-kesan daripada kurun-kurun sebelumnya yang diazab. Betul kan? Allah Taala suruh tengok pada kesan-kesan daripada kurun-kurun yang diazab. Ibu yang ketika mana mereka semua diazab, adakah yang ada pada zaman tu
zaman yang Allah turunkan ayat Quran ini, nampak tak azab tu diturunkan? Nampak ke tidak ibu ayah? Mereka yang ada pada zaman Nabi, nampak tak azab tu diturunkan? Ataupun mereka yang ada pada zaman Nabi, nampak tak azab tu diturunkan pada zaman sebelumnya? Tak nampak kan? Betul tak ibu ayah, nampak ke tidak? Kan? Contoh budak-budak yang lahir kemudian, masa tu tak ada TV semua. Lepas tu orang duk bercerita macam-macam pasal hantu ke apa ke, dia nampak ke hantu tak nampak, tapi dia dengar ke dia lihat pasal hantu tu? Dia dengar ke dia lihat? Cerita pasal hantu zaman tak ada TV, tak ada radio dulu. Dengar kan? Macam tu juga pada zaman tu. Allah Ta'ala cerita pasal umat-umat zaman terdahulu yang kena azab. Jadi Allah tanya, afala yasma'un, tidakkah mereka mendengar kerana mereka tak melihat? Cuma sampai pada mereka dalam pendengaran. Afala yasma'un, maka tidakkah mereka mendengar? Jadi fa tu, maka tu datang selepas Allah beritahu. Sesungguhnya demikian itu, apa yang berlaku, azab yang berlaku pada umat terdahulu, ada benar-benar ada tanda kebesaran Allah. Maka selepas daripada itu, mereka semua ni tak nak dengar ke? Dari ibu Khairiyah, fa dan ibu-ibu semua penting ni. Fa tu memberi makna selepas, tapi selepas tu betul-betul selepas, bukannya lama. Contoh saya kata, Ja'a Zaidun summa Umar. Ja'a Zaidun summa Umar. Zaid telah datang, kemudian Umar. Ibu ayah, Umar datang tu selepas Zaid, betul-betul selepas ke ataupun boleh lambat-lambat sikit? Mungkin Umar datang pagi, Zaid datang pagi, Umar datang petang. Boleh tak macam tu? Zaid telah datang, kemudian Umar. Mungkin Zaid datang pagi, Umar datang petang. Yang penting bila kita kata Zaid datang, kemudian Umar, yang mesti Zaid datang dulu, baru Umar. Cuma Umar tu datang, mungkin datang lambat sikit, tapi Umar datang kemudian. Kalau saya kata, Ja'a Zaidun fa Umar. Ja'a Zaidun fa Umar. Fa tu fa'ataf tu. Ja'a Zaidun fa Umar, telah datang Zaid, kemudian Umar. Dengan fa itu menunjukkan Umar itu datang sejurus selepas. Faham tak ibu ayah? Faham kan? Sejurus selepas, faham ibu ayah ya? Maksudnya lama ke tak lama? Sejurus selepas. Betul-betul sekejap. Betul-betul tak lama. Tapi kalau kita kata Zaid datang, kemudian Umar, boleh timbul dalam fikiran kita kerana digunakan kemudian summa. Kemudian tu mungkin boleh datang sejam lepas tu. Mungkin boleh datang beberapa jam lepas tu. Mungkin boleh datang betul-betul selepas tu. Dia ada banyak kemungkinan. Tapi kalau kita gunakan fa, maksudnya dia memberi makna sejurus selepas. Nampak? Siapa sekarang bukan maka ibu? Tak. Terjemahnya maka lah. Terjemahnya maka. Tapi kita kena faham. Terjemahnya maka, betul. Maka tu kita jangan ubah terjemah tu. Terjemahnya maka, cuma kita kena faham. Fa tu dari sudut penggunaan. Macam tu ibu Marusah ya. Tu fa tu namanya fa ataf lah. Bagus ibu tanya ya. Jadi sekarang ni ibu ayah nampak tak beza di antara fa ataf dengan summa ataf? Summa pun ataf juga. Fa pun ataf juga. Tapi nampak tak beza? Summa pun kemudian. Fa pun datang kemudian selepas tu. Tapi bezanya summa mungkin kemudian tu boleh sekarang, boleh lambat lagi. Tapi kalau fa betul-betul sejurus selepas. Siapa yang baru dengar perbahasan fa dengan summa ni? Siapa yang baru tahu, siapa yang ulang kaji untuk fa dengan summa? Saya nak semua komen ni boy, saya nak tahu berapa ramai yang baru, berapa ramai ulang kaji. Bagus merusak ulang kaji, masya-Allah, bagus ya. Jadi semua yang baru ni, ibu masih nampak ulang kaji, bagus. Semua yang baru ni ibu ayah, saham, semua masuk pada ibu Khairiyah. Ibu Khairiyah tanya tadi penting, saham pertanyaan tadi, ibu-ibu lain boleh faham lepas ni, Masya Allah, Tabarakallah, baca surah Sajadah, bila baca sampai ayat ni, oh macam tu. Pernah cerita ya. Jadi ibu ayah, semuanya masuk saham ibu Khairiyah yang bertanya. Jadi penting tidak bertanya? Penting bertanya, kerana ibu ayah, pertanyaan itu adalah amanah Allah ilhamkan pada ibu ayah untuk bertanya. Ibu ayah, bila Allah ilhamkan untuk bertanya dan soalan itu memang ibu ayah nampak penting, tanya. Bila ibu ayah bertanya, itu ilham daripada Allah Ta'ala tu, itu amanah tu. Bila ibu tanya, orang lain dapat manfaatnya,
maka saham daripada orang-orang lain tu faham dan seronok baca Quran. Selagi dia baca sampai pada ayat tu, dia rasa manis. Kerana apa? Kerana faham, kerana soalan ibu tadi, berkat soalan ibu tadi, dapat pahala dan tak kurang sikit pun. Benda pahala yang orang baca pun dapat pahala banyak tu, ibu pun dapat pahala banyak tu. Inilah MLM yang paling best. Paling banyak pahala saya lah. Kalau saya ikhlas, mudah-mudahan ikhlas ya Allah. Amin ya Allah. Okey Buaya, seronok belajar petang ni insya-Allah ya. Okey, mudah-mudahan seronok semua. Sebut bina apa tu? Pakcik, bina muakkar apa tu? Apa tu? Muakhar. Bina muakhar, tadi saya tak sebut pun bina muakhar. Mana bina muakhar? Tak ada pakcik, saya tak sebut pun bina muakhar. Dan saya rasa saya tak sebut tadi bina muakhar. Jadi saya tak jawab lah pakcik ya. Okey. Itu adalah mubtada muakhar adalah. Yang sebut tadi mubtada muakhar. Itu adalah saya sebut. Bina tak ada. Mubtada muakhar ada. Boleh ya insya-Allah. Ataupun isim inna muakhar. Isim inna muakhar. Mungkin itu kot pakcik dengar. Isim inna muakhar, pakcik dengar macam bina pula kan. Okey. Sekarang itulah ibu ayah, insya-Allah harap semua seronok belajar. Teruskan istiqamah ibu ayah ya insya-Allah. Malam sekarang kita sambung, ada rezeki insya-Allah pukul 9.30 malam. Tafsir harfiah surah Waqiah. Tak apa. Pukul 10.30 malam, ini 10.30 malam baca kitab tak ada baris. Itu latihan untuk seorang pelajar kita umur 17 tahun yang nak saya bantu dia untuk baca kitab tak ada baris. Ini peluang ibu ayah ambil kesempatan. Itu pun pengajian percuma juga. Siapa nak tanya boleh tanyalah umum. InsyaAllah ibu ayah ya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ramai-ramai ibu ayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.